Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Saiful Nizam bin Syafi'i. Nombor metrik 265991. Saya akan membentangkan tugasan kumpulan yang bertajuk konflik di tempat kerja. Okey. Konflik merupakan fenomena yang acap kali berlaku dalam kehidupan seharian, sama ada dalam diri sendiri ataupun individu lain. Konflik berlaku pada semua peringkat kehidupan, sama ada organisasi, umur, bangsa, tahap organisasi dan status. Tanpa mengira kesemua peringkat yang terdedah kepada konflik, penyelesaian konflik seharusnya menghasilkan keputusan yang memberi kepuasan kepada semua pihak yang berkonflik. Ini penting bagi memantapkan hubungan antara individu di kalangan pihak yang berkonflik. Konflik yang tidak diuruskan secara konstruktif boleh menimbulkan ketegangan di dalam organisasi dan seterusnya memutuskan hubungan antara individu. Okey, seterusnya saya menyerahkan kepada sahabat saya untuk menerangkan berkaitan dengan konflik serta strategi. Saya Muhammad Adif bin Haji Abdullah Daud, nombor metrik 266642. Berkaitan dengan hubungan manusia dalam pentadbiran, saya akan bercakap berkaitan mengurangkan konflik di tempat kerja, iaitu konflik kerja dalam organisasi. Sennett dan Chenin 1987 mendefinisikan konflik sebagai fenomena semula jadi yang melibatkan proses persepsi yang berterusan di antara dua atau lebih individu yang berbeza dalam matlamat idea, nilai, tingkah laku atau emosi. Konflik juga boleh ditakrifkan sebagai persaingan yang wujud secara semula jadi di antara dua atau lebih pihak tentang sumber-sumber, kuasa dan prestij, iaitu Hardajana 2006. Oleh itu, pihak-pihak yang berkonflik mempunyai keinginan untuk menetralisasi, mendapatkan kelebihan terhadap pihak lain, mencedera atau menghapuskan pihak lain. Melihat kepada konteks organisasi, konflik dalam organisasi boleh membawa kesan positif dan negatif. Boleh jadi apabila konflik itu terjadi, ia menggalakkan inovasi organisasi, kreativiti dan penyesuaian. Walaupun beberapa konflik yang berlaku adalah memberi manfaat kepada kemajuan organisasi, namun apabila konflik itu sering berlaku dan permukaan adalah konflik yang tidak berfungsi. Konflik yang terjadi mengakibatkan kurangnya produktiviti, menyebabkan ketidakpuasan, peningkatan ketegangan dan tekanan dalam organisasi, iaitu dalam Rahim 2017. Konflik tempat kerja boleh wujud kerana perbezaan personaliti dan prinsip pekerja. Ketegangan di tempat kerja boleh menjejaskan kadar produktiviti organisasi yang bermakna lebih cepat ia ditangani adalah lebih baik. Sekian penjelasan saya. Salam sejahtera, saya Ananti Rawit, anak Kiprawat, nombor metrik 266520. Okey, saya akan menceritakan berkenaan dengan konflik di tempat kerja. Okey, secara peribadi berpandangan bahawa semua konflik yang berlaku adalah berpunca daripada masalah dalam komunikasi yang lemah. Jadi konflik ini biasa akan berlaku secara berterusan akibat daripada wujudnya rasa tidak setuju yang tinggi atau sangat serius antara sesama staf di pejabat yang mewujudkan perasaan yang tidak puas hati, tidak gembira, marah, kecewa dan rasa down lah, dan juga dan lain. Jadi mempunyai 5 langkah untuk mencapaikan sepakat dalam membendungkan konflik, iaitu mengenal pasti antara keadaan yang sedia ada dan berbagai cara yang sepatutnya. Satu-satunya perangkap adalah kesiapan dalam mengesankan. Yang kedua, diagnostik konflik. Ini adalah langkah yang paling penting, kaedah yang betul dan uji mengenaan siapa, apa, mengapa, di mana dan bagaimana berjaya dengan sempurna. Tumpukan perhatian kepada masalah utama dan bukan perkara kecil. Yang ketiga, pelaksanaan. Perlu hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah organisasi. Yang terakhir, penilaian semula.
penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan beberapa masalah baru. Jika penyelesaiannya kelihatan tidak berjaya, kembalilah ke langkah sebelumnya dan cuba lagi. Jadi, untuk konflik dalam individu, mengatasi konflik antara satu sama lain, antaranya adalah strategi untuk mengatasi konflik dalam individu, mewujudkan dan membina hubungan, memupuk kepercayaan dan penerimaan, memupuk kebolehan kekuatan sendiri. Jadi strategi untuk mengatasi konflik antara individu sekurang-kurangnya ada 3 lah. Strategi kalah-kalah, iaitu 2 individu dan kumpulan yang sama patutnya diakui lah. Biasanya individu atau kumpulan yang berperang mengambil jalan tengah atau membayar sekumpulan yang terlibat dalam konflik atau gunakan perkhidmatan orang ketiga atau kumpulan sebagai orang perantaraan. Dalam strategi kalah-kalah ini, konflik dapat diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga. Jika rundingan sudah buntu, kemudian pihak ketiga dijemput untuk mengelakkan gangguan oleh pihak yang mempertikaikan atau mungkin bertindak kehendaknya sendiri. Dan sebagai contohnya, menarik dirilah, yang merupakan proses penyelesaian konflik antara dua-dua atau lebih pihak yang kurang berpuas hati sebagai hasil daripada penggantungan tugas. Taktik pemulihan dan keamanan, iaitu dengan mengambil tindakan kedamaian dengan pihak yang menentang untuk mengelakkan konflik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raimi Suwadi bin Rosli, nombor matrik 266632. Okey, kita sedia maklum bahawa sesuatu konflik yang terjadi di sesebuah organisasi akan menyebabkan sesebuah organisasi tersebut bermasalah dan akan mencetuskan suasana yang tidak nyaman, di mana sekiranya majikan atau kita punya pegawai-pegawai atasan memberi tekanan kerja kepada pekerja bawahan, ia akan menyebabkan kerja-kerja yang dilakukan oleh pekerja-pekerja bawahan atau pekerja-pekerja di bawah sesuatu majikan tersebut akan menjadi tekanan. Oleh itu, kita semua pihak di sesebuah organisasi tersebut perlu mencapai kata sepakat dalam menguruskan sesuatu konflik yang berlaku supaya ia tidak berpanjangan dan ia boleh menemui titik akhir ataupun jalan penyelesaian sesuatu konflik tersebut berlaku. Sekiranya ia juga tidak dapat diselesaikan sesuatu konflik tersebut, pekerja-pekerja di bawah majikan perlu berbincang untuk mendapat kata putus supaya sesebuah organisasi tersebut boleh bekerja dalam keadaan yang seronok tanpa ada sebarang masalah. Okey, di sini terdapat satu contoh ataupun video pendek yang menunjukkan bahawa pegawai atasan memberi tekanan kepada pekerja bawahan sehingga menyebabkan pekerja bawahan berasa tertekan dengan arahan yang diberikan oleh pegawai atasan tersebut. Sama-sama kita saksikan. Kita cepat cincang ni apa dia ni? Dah lah cincang. Lepas tu tak siap pula. Pasal apa tak siap? Saya nak pasal apa 3 alasan, pasal apa dia ni tak siap. Maaf Tan, untuk makluman Tan. Maaf bagi raya. Bukan. Bagi raya tak apa, kita boleh minta maaf. Raya lagi 3 hari. Maaf Tan, saya akan buat yang terbaik Tan. Akan tu tak boleh. Akan ni tak boleh. Dia kita kena buruh. Kita kena buat. Saya buat kan. Saya akan ni akan dalam negeri boleh. Betul. Bila boleh siap ni? Tan bagi dia 2 hari Tan. 2 hari. 2 hari cepat sangat. 24 jam lah. Tapi Tan, banyak lagi yang saya perlu buat Tan. Banyak? Apa yang banyak? Macam apa yang banyak sangat tu? Apa yang terbeban sangat tu?
Banyakkan tugasan yang sebelum ni tahun lagi pun masih ada yang belum diselesaikan Ustaz. Tu lah. Pasal apa ada apa masalah yang tak boleh diselesaikan ni? Tak apa Tuan, saya cuba akan selesaikan Ustaz. Tak apa, kita nak tengok.